seterusnya, pengagihan pendapatan yang tidak adil. Okey, bila negara kita ni dia dah buat sekatan, okey. Kita buat sekatan. Okey, kita mungkin akan bila kita buat sekatan terhadap sesebuah negara, akan ada negara lain yang akan balas balik sekatan kita tu. Okey. Contohnya kita buat pemulauan terhadap contohnya lah EU, Eropah, Kesatuan Eropah. Dia buat pemulauan terhadap kelapa sawit kita. Okey, kita pun boleh pulau balik terhadap barang dia. Okey, maknanya kita akan ada tindak balas. Bila kita kenakan tarif yang terlalu tinggi terhadap satu barang, negara lain pun akan bertindak balas dengan benda yang sama. Okey, so bila kita buat terhadap barang lain, so negara lain juga akan mengenakan sekatan terhadap barang kita. So barang kita tak boleh nak jual barang kita sebab negara lain pun akan bertindak balas. So yang ini menyebabkan bila industri kita ni, contoh industri kelapa sawit dah dipulau oleh Eropah Union, okey. So industri kelapa sawit kita ni, let's say lah kita ada pekerja-pekerja, pengusaha-pengusaha tempatan, bila dah di-boycott, di-embargo pemulauan, so ni menyebabkan industri ni akan mengalami kerugian. Okey, so bila ada kerugian, dia akan buang pekerja. Okey, dan dia akan menyebabkan ekspor kita berkurang. Ni menyebabkan pendapatan negara kita akan berkurang. Dan at the same time, industri yang kena boycott ni, contohnya macam industri kelapa sawit ni, okey, akan orang pekerja-pekerja dekat industri kelapa sawit akan menerima pendapatan yang lebih rendah berbanding dengan industri yang tak terlibat dengan ekspor. Kan? Contohnya industri kelapa sawit dah diboycott. Jadi pendapatan orang kat dalam industri tu dah menurun sebab permintaan ekspor menurun, jadi gaji diorang pun akan menurun berbanding dengan industri yang tak terlibat dengan ekspor. Faham tak? Okey, so pengagihan pendapatan tidak adil ni sebenarnya disebabkan oleh tindak balas oleh negara lain. Negara lain dia bertindak balas dengan memulau negara kita. Bila kita pulau negara dia, dia pun akan pulau balik negara kita. So bila dia pulau negara kita, dia menyebabkan ekspor kita akan menurun. So bila ekspor kita menurun, pendapatan syarikat tu pun akan menurun. So bila menurun, pekerja-pekerja dekat syarikat tu pun akan mengalami kerugian. Pekerja kat syarikat tu pun akan dipotong gaji. Okey, gaji dia rendah, okey, berbanding dengan industri yang tak terlibat pun dengan ekspor. Kan? Contohnya macam kita tengok industri yang tak terlibat dengan ekspor. Barangan, industri yang tidak terlibat dengan ekspor. Okey, industri yang tidak terlibat dengan ekspor, contohnya macam beras. Okey, beras ni kita tak ekspor. Sebab apa? Sebab beras kat negara kita pun kurang kan. Jadi kita cuba boleh bandingkan orang yang bekerja dekat industri beras dengan orang yang bekerja dengan industri kelapa sawit. Pendapatan diorang akan berbeza. So maknanya orang yang kerja kat industri beras ni, dia tak terasa pun kesan dia sebab sekatan. Tapi industri kelapa sawit rasa sebab sekatan. Sebab pulau memulau. Okey, seterusnya adalah mengurangkan ekspor. Okey, macam cikgu cakap tadi, dia akan ada tindak balas. So bila tindak balas ni, dia akan menyebabkan kita kenakan tarikh pada sesebuah negara dan negara lain pun akan bertindak balas dengan mengenakan tarikh yang tinggi. Jadi permintaan ekspor kita pun akan berkurang. Okey, bila ekspor kita berkurang, ini akan merugikan negara. Pendapatan negara kita akan berkurang. Okey, seterusnya adalah mewujudkan monopoli. Sebenarnya tak bagus juga bila tak ada pesaing. Okey, pesaing tu import lah, barang import, sebab terlalu banyak sangat sekatan. Industri tempatan kita ni dia boleh bergabung dan dia boleh set satu sahaja harga barang. Dan benda ni sangat tak bagus sebab dia dah mewujudkan kuasa monopoli. Sebenarnya monopoli tak boleh dalam pasaran. Dalam ekonomi sebenarnya monopoli ni ditentang sebab dia melanggar hak seorang pengguna. Sebab apa? Monopoli ni contohnya macam pasaran kan. Let's say kalau kita ada seorang je pengeluar yang boleh menentukan harga barang. Okey?
So kat sini, let's say kalau semua orang bergabung dan set satu harga, itulah yang kita kata monopoli. So industri-industri tempatan kita, diorang boleh bergabung, contohnya macam kereta kan, berdua proton dia boleh bergabung dan letakkan satu harga yang sangat tinggi, dan ini menyebabkan harga barang ini menyebabkan tidak adil pada pengguna. Dia mengakibatkan melanggar hak-hak pengguna. Sebab tu monopoli ni tidak bagus. Tapi dia boleh wujud kalau negara yang membenarkan monopoli, dia boleh wujudkan monopoli bila tak ada pesaing. Jadi kita boleh bergabung among us and then kita tetapkan satu harga. Okay, itu yang kita kata monopoli. Okay, ketidakcekapan dalam industri tempatan. Okay, macam cikgu cakap tadi, industri yang terlalu sangat bergantung dah dilindungi. Okay, dia tak ada inisiatif pun untuk nak memajukan industri dia ke, nak meningkatkan kualiti dia, sebab dia rasa dia dah selamat, dia dah dilindungi, jadi dia tak perlu pun lagi nak usaha, nak bagi lagi bagus ke, tak perlu kan. Okay, benda ni sangat tak bagus sebab dia akan merugikan negara kita sebab industri-industri ni dah terlalu zon selesa. So dia akan mewujudkan, industri ni akan kelamaan dia akan jadi tak cekap kan. Jadi dia akan mewujudkan salah pengagihan sumber. Kita terlalu banyak sangat pekerja dekat industri tempatan, industri yang sangat tak cekap ni kan. So bila let's say kalau kerajaan buka untuk bersaing, terus dia tak boleh nak bersaing sebab selama ni dia dah dalam zon selesa. Kalau tekatan tu ditarik balik, kemungkinan besar dia akan gulung tikar. Okey, jadi sebaiknya firma-firma yang dah dilindungi ni sepatutnya dia ambil inisiatif untuk memajukan produk dia, untuk buat R&D, untuk keluarkan barang-barang yang berkualiti tinggi kan. So itulah yang kita panggil cekap. So bila kerajaan dah tarik balik sekatan tu, so dia boleh teruskan lagi bersaing walaupun kerajaan dah tidak lagi melindungi.